Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, bukti sudah mengundi mesti ada. Anda bolehlah tembirang-tembirang. Kalau sudah mengundi, sudahlah. Okey, sudah mengundi, confirm sudah mengundi. Saya undi calon isteri. Enggak. Saya undi calon rahsia, okey? Undi adalah rahsia. Okey. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ramai orang tanya saya tadi waktu mengundi. Ramai orang tanya, rupa-rupanya orang kenal juga kita ini. Jadi ramai orang tanya macam mana keadaan dan sebagainya. Okey, akhirnya saya dapat satu projection, satu data terbaru yang baru saja diterima. Malaysia GE 15 projection untuk Peninsula Malaysia. Untuk Semenanjung Malaysia saja, inilah dia punya projection atau ramalan, okey, ataupun anggaran. Anggaran itu lebih tepatlah, bukan ramalan tapi anggaran, anggaran. Okey, secara total ada 165 kerusi untuk seluruh Semenanjung Malaysia. Secara total ada 165 untuk seluruh Semenanjung Malaysia. Okey, dengan itu tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebelum saya terangkan projection ini, yang mengejutkan saya ditulis di sini DA41 close call seats hanya ada lebih kurang 1,000 saja majority. Maksudnya di dalam projection ini dianggarkan ada lebih kurang 41 kerusi. 41 kerusi yang hanya ada majority lebih kurang 1,000 saja ataupun kurang 1,000. Oh yo, ini betul-betul menggigit ini. Okey. Baik. Saya akan ikut satu persatu mengikut negeri daripada Perlis dulu, daripada 001 sampailah ke Johor, okey. Di Perlis tuan-tuan dan puan-puan, dianggarkan GTA akan mendapat 0 kerusi, Pakatan Harapan pun 0 kerusi, Perikatan Nasional pula mendapat 2 kerusi dan Barisan Nasional juga akan mendapat 1 kerusi di Perlis. Jadi total kerusi yang ada di Perlis hanya 3. Dan kemudian ya tuan-tuan dan puan, di negeri Kedah. Negeri Kedah ada 15 parlimen di negeri Kedah. Dengan dianggarkan hanya 1 daripada GTA. Saya fikir 1 daripada GTA ini daripada Tun Mahathir. Kemudian daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan akan menang besar di sana dengan 7 kerusi di Kedah. 7 kerusi di Kedah dianggarkan dimenangi oleh Pakatan Harapan. Perikatan Nasional pula dianggarkan akan mendapat 3 kerusi dan Barisan Nasional berjaya mendapatkan 4 kerusi di Kedah. Sementara itu di negeri Penang pula, tidak banyak dapat diperkatakan di negeri Penang untuk Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan GTA kerana mengikut anggaran hanya 1 saja kerusi yang mungkin bakal dapat dirampas, dikekalkan ataupun sama ada dirampas atau dikekalkan oleh Barisan Nasional. Hanya ada 1 kerusi saja dimenangi oleh Barisan Nasional. Sementara 12 kerusi lagi akan disapu bersih oleh Pakatan Harapan. Okey, jadi di Penang ada 13 kerusi sahaja. Walaupun negeri dia kecil tapi ada 13 kerusi. Dan dianggarkan ada 12 daripada Pakatan Harapan. Okey, jadi kerana itu tuan-tuan dan puan, daripada Perlis, Kedah dan Penang, Barisan Nasional akan menang 6 kerusi. Kemudian di Perikatan Nasional pula akan menangi 5 kerusi dan Pakatan Harapan akan menang 19 kerusi. GTA mendapat 1 kerusi saja daripada negeri utara ni ya. Perlis, Kedah dan Penang. Kemudian di Perak pula, tuan-tuan dan puan, di Perak Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dianggap akan bergigit habis. Bergigit habis sebab tidak ada yang menang besar. Cuma saja Perikatan Nasional dianggarkan tidak akan menang di mana-mana kerusi di Perak dan GTA pun tidak ada apa-apa kerusi di Perak. Di Perak 14 kerusi dimenangi oleh Pakatan Harapan, manakala Barisan Nasional akan menang 10. Jadi daripada Perlis, Kedah dan Penang, Barisan Nasional hanya akan menang 16 saja. Pakatan Harapan pula mereka akan menang 21-33. Okey, 33. Selangor pula
Di Selangor, kita tahu Pakatan Harapan berkubu kuat di Selangor dan hampir pasti mereka akan menang besar di Selangor. Dan Perikatan Nasional pun dianggarkan boleh menang juga kerusi di Selangor dan Barisan Nasional. Secara nombornya, tuan-tuan dan puan, Selangor Barisan Nasional akan menang 2 kerusi, manakala Perikatan Nasional 1 kerusi dan Pakatan Harapan 19 kerusi. Woi, jauh betul Pakatan Harapan menang di Selangor. Maksud kata, di Selangor ini Barisan Nasional tidak tahu siapa yang menang. Tengku Zafrul pun mungkin kalah di sini nih kalau begini. Mungkin Khairi Jamaluddin pun kalah kalau begini. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga tetap sama tuan-tuan dan puan-puan, yaitu Barisan Nasional hanya menang 2 kerusi saja. Pakatan Harapan menang 10 kerusi. Jadi kalau kita kira daripada Perlis sampailah ke Kuala Lumpur, jumlah yang sudah dimenangi oleh Pakatan Harapan adalah 29, 33, 29 campur 14, 43, campur 12, 55, campur 7, 63 sudah. 63 kerusi sudah. Okey. Manakala Barisan Nasional hanya menang 14, 15, 16, 17, 18, 19 saja. Jauh ketinggalan. Di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dianggarkan tidak ada sesiapa yang menang di sana kerana seri. Barisan Nasional akan menang 4 dan Pakatan Harapan akan menang 4. Perikatan Nasional tidak ada menang apa-apa. GTA pun tidak menang apa-apa. Di Melaka, tuan-tuan dan puan-puan, dianggarkan bahawa Melaka akan bakal menjadi kubu terbaru untuk Pakatan Harapan, di mana dikatakan Melaka mungkin ada 4 kerusi Pakatan Harapan yang dapat dimenangi di sini. Barisan Nasional hanya 2. Di Kelantan pula, tuan-tuan dan puan-puan, Barisan Nasional hanya menang 4. Perikatan Nasional dapat 10 melalui PAS di sana. Dan juga Terengganu, Barisan Nasional hanya dapat 2. Perikatan Nasional dapat 6. Pakatan Harapan kosong, GTA pun kosong. Di Pahang, Pakatan Harapan dikatakan akan dapat 6. Kemudian Barisan Nasional dapat 7. Perikatan Nasional dapat 1. Dan di Johor, Pakatan Harapan dapat 18. Perikatan Nasional dapat 1 dan BN dapat 7. Okey, secara totalnya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lihat bahawa Pakatan Harapan akan mendapat 94 kerusi keseluruhan. 94 kerusi keseluruhan dan mereka akan menang. Dan Perikatan Nasional dapat 24 saja kerusi melalui Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Selangor. Perikatan Nasional dapat 24. Barisan Nasional pula akan mendapat 46 kerusi sahaja. Dan GTA melangnya, GTA hanya mampu mendapat 1 kerusi dan total semuanya 165. Daripada dapatan untuk Malaysia GE15 projection ini, kita dapat melihat bahawa tidak ada mana-mana kuasa yang boleh dapat membentuk kerajaan. Pakatan Harapan pun tidak mampu membentuk kerajaan. Perikatan Nasional jauh sekali, Barisan Nasional pun terlalu jauh. Barisan Nasional bergabung dengan Perikatan Nasional pun tidak juga akan dapat menjadi kerajaan, kecuali Pakatan Harapan bergabung dengan Perikatan Nasional mampulah untuk membentuk kerajaan. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat peluang untuk seterusnya Pakatan Harapan atau Barisan Nasional menang untuk membentuk kerajaan adalah daripada Sabah dan Sarawak. Walaupun begitu, Barisan Nasional saya lihat agak sukar untuk menang juga membentuk kerajaan walaupun bergabung dengan Sabah dan Sarawak. Manakala Pakatan Harapan jauh lebih tinggi dia punya peluang untuk mendapatkan kerajaan yang lebih stabil. Okey, itu adalah projection yang dibuat oleh apa tu? Emir Research, dibuat oleh Emir Research. Okey, sebenarnya saya bersama dengan Nazilin Unity. Dia tengah minum kopi sekarang. Okey, jadi pastikan kamu bersama-sama dengan kami. Kami akan live bermula jam 5 petang ini di The Twin TV dan juga Nazilin Unity. Kami akan buat live di TikTok dan juga di YouTube. Kami akan live bersama-sama. Pastikan kamu bersama-sama dengan kami. Kasih cas handphone kamu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.